Okey. Okey, kita ada yang last hari tu kita ada buat soalan ni. Okey, kita teruskan soalan ni. Okey. Encik Chong mendeposit RM1,000 ke dalam akaun simpanannya. Yang memberi kadar faedah 5% setahun. Jadi RM1,000 adalah, nak letak label apa ni? P Principal, P besar. P. Kadar faedah 5%. Nak letak apa 5% ni? Simbol R kecil. Kadar faedah. Dan di compound setiap setengah tahun. Setiap setengah tahun. Maknanya setiap 6 bulan sekali. Jadi berapa ulangan compound dalam setahun? Kita ada apa dia compound tu? Apa simbol lah? Simbolnya ialah N. Okey, N. Jadi kita tulis N sama dengan 2. N sama dengan 2. Berapakah jumlah wang simpanan Encik Chong pada akhir tahun ketiga? Okey, maksudnya tempoh T ni, tahun ketiga ni. Tempohnya 3. Jadi kita dah ada semua apa ni maklumat ni. Jadi mailah kita sumbat dalam rumus. Apa rumus tu, ingat lagi? Macam mana rumus nak cari kadar faedah compound tu? Ni mana dia? Jadi okey, ni MV method value. Aduh. MV sama dengan P dar 1 tambah R per N NT. Okey. Kena hafal ni. R bagi N kuasakan dengan N darab T. Okey. Kita isi nilai sekarang yang kita dah tanda tadi. Sebab tu penting buat tanda label macam ni. P ialah 1000. 1000 darab dengan 1 tambah R ialah 5% iaitu tukar dalam bentuk perpuluhan 0.05 bagi dengan N. N ialah 2. Kemudian kuasakan dengan N darab T. N ialah 2 juga, darab T ialah 3 kan. Macam itulah kita mengatur rumusnya. Kemudian apa lagi? Guna calculator lah. Selesaikan semua ni, kena buat dalam kurungan dulu. Lepas tu kita kena deal dengan kuasa, baru darab dengan 1000. Jangan buat dalam kurungan dulu, lepas tu darab dengan 1000, tak boleh. Sebab apa yang ada dalam kurungan ni, dia terpaut kepada kuasa ni dulu. Jadi kamu dah tahu tu masa belajar algebra dulu. Okey, semua orang tekan calculator. Nak tengok cara tekan betul ke tak. Jadi semua kena praktis, ikut praktis juga. 1 tambah 0.05 payah
0,05 bahagi 2 tambah 1. Okey. Kemudian kuasakan dengan 6. 2 darab 3, 6 sama dengan baru kita darab balik dengan 1000. Jadi dapatnya 1159. 1159. Point 69. Okey. Betul tak ni jawapan ni? Kalau tengok logik itu memang logik dah. Kan? Logik tak? Jumlah wang simpanan. Okey, sebab mula dengan 1000 Jadi pada ujung tahun yang ketiga ni dapat ni. Lebihan 1159.69 ni. Nampak logik dah. Okey, kita tengok kat belakang uji minda 3.1b. Okey ni nombor 2 ni. Okey lah tu. Oh ni dia bundarkan Okey. Sama. Okey 159. Okey. Mana tak ada. Teruskan. Soalan ketiga. Puan Aminah mendeposit 100. Maknanya ini 100 ni ialah P ke dalam akaun simpanannya yang memberi kadar faedah 3% setahun. 3% ialah R dan dikompaun setiap bulan. Wow, ini special Ada bank compound setiap bulan. Sangat menguntungkan. Maknanya satu bulan ada berapa banyak ulangan dalam satu tahun? Ialah 12 kali Jadi N ialah 12. Berapakah jumlah wang simpanan Puan Aminah pada akhir tahun kedua? Ini ialah tempoh, iaitu 2 tahun tempoh. Okey, kita dah ada semua 400. Bersedia untuk masuk dalam kuali. Apa kualinya? Pasal dia punya cerita faedah compound, maka keluarkan kuali compound. Rumus compound sama dengan P darab apa tadi? Ingat jangan tengok. Okey, ingat sendiri. Tambah R bahagi N. N darab kuasa N darab T. Okey, isi nilai P ialah 100. R ialah 3%. Tukar pada perpuluhan 0.03. N ialah 12. Okey, N lagi sekali N ialah 12. Tempoh ialah 2 tahun. Macam tu Okey, macam biasa tekan kalkulator. Sampai 03 bahagi 12. Tekan yang mudah dulu nak tekan. Lepas tu tambah 1. Lepas tu kuasakan 24. 12 darab 2, 24. Okey, kemudian darab dengan 100. Jadi kita dapat 106 ringgit point 18 sen. Okey, boleh bundarkan tu kepada dua tempat perpuluhan. Kita dapat jadi inilah dia 106 ringgit 18 sen. Okey, tak boleh tengok jawapan belakang dah tahu dah.
Okey, kita teruskan. Apakah yang anda faham tentang nilai pulangan pelaburan? Istilah ROI. Nilai pulangan pelaburan. ROI ni mesti dalam bahasa Inggeris ni. Okey. Nilai, tapi kita faham apa dia ROI. R ni mungkin return. Return sebab pulangan return. O ni apa dia? Apa dia O ni? Pelaburan. I ni mungkin investment lah. Investment. Return. O ni apa benda tau? Investment. Macam tu lah. Pulangan pelaburan. Nilai pulangan pelaburan merujuk kepada nilai pulangan atas setiap ringgit yang dilaburkan oleh pelabur. Dalam erti kata lain, nilai pulangan pelaburan juga merupakan nisbah keuntungan atau kerugian yang diperoleh daripada suatu pelaburan. Keuntungan atau nisbah keuntungan atau kerugian. Nisbah. Tak apa, nanti kita tengok. Secara umumnya, pelabur lebih gemar menilai pulangan pelaburan dalam bentuk peratus. Nilai pulangan pelaburan akan menggambarkan keuntungan atau kerugian yang dicapai oleh seseorang pelabur dalam pelaburannya. Sesuatu pelaburan dianggap sebagai menguntungkan pelaburan yang bijak apabila nilai pelaburan semasa dan jumlah pulangan yang diterima adalah melebihi nilai pelaburan asal. Okey. Begitu juga apabila jumlah pulangan dan nilai pulangan semasa kurang daripada nilai pelaburan asal, maka pelaburan itu tidak menguntungkan. Formula untuk menghitung nilai pulangan pelaburan ialah nilai pulangan pelaburan sama dengan kita ambil jumlah pulangan per dengan nilai pelaburan awal darab 100%. Okey, hak ni mudah faham. Selain itu, pelabur juga mempunyai jangkaan kadar pulangan daripada sesuatu pelaburan yang dilabur. Contohnya, jika seseorang pelabur menjangkakan kadar pulangan sebanyak 10% daripada pelaburan mereka, namun belum pasti kadar pulangan sebenar yang akan diterima pada akhir sesuatu pelaburan adalah sama seperti yang dijangkakan. Barangkali lebih, barangkali kurang. Jadi ada cara tak kita nak kira bila kita dah terima pulangan tu, ada tak cara kita nak kira balik nanti kita tahu. Instrumen pelaburan terdiri daripada amanah saham, saham, hartanah dan sebagainya. Setiap instrumen pelaburan ini akan membawa pulangan. Amanah saham, apa itu amanah saham? Amanah saham adalah antara alternatif pelaburan yang baik untuk pelaburan jangka masa sederhana, iaitu antara 3 ke 5 tahun dan jangka panjang lebih daripada 5 tahun. Pelaburan dalam amanah saham adalah berisiko rendah kerana diuruskan oleh pengurus dana profesional yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Security dan juga dipantau oleh Bank Negara Malaysia. Pelaburan dalam amanah saham membolehkan pelabur mempelbagaikan pelaburan mereka dengan modal yang kecil. Berikut merupakan pulangan untuk amanah saham. Pulangan amanah saham ada 3. Pertama,
dividen. Lazimnya diterima pada akhir tahun kewangan dan dihitung berdasarkan wang yang dilaburkan. Okay, ini macam biasa kita kira tadi pakai formula tu. Formula apa? Dua formula apa? Faedah tu. Faedah mudah dan faedah compound. Yang ini share bonus merupakan share tambahan yang diberi secara percuma kepada pemegang saham yang sedia ada. Okay, share bonus ni dia ikut dia punya tu lah, pengurus dia. Kadang-kadang dia rasa dia nak bagi, dia bagilah. Itu namanya tambahan sajalah, tambahan. Diberi secara percuma. Keuntungan modal, peningkatan harga saham semasa saham dijual. Oh, yang ni yang mereka kejar juga ni. Keuntungan modal. Okey. Jadi ideanya mereka akan, orang yang bermain saham ni, dia akan nakkan keadaan ini berlaku, iaitu harga saham meningkat supaya dia mendapat keuntungan modal. Okay, kita ada contoh ni. Harapnya melalui contoh ni kita faham apa yang dia nak cerita tadi tu tentang ROI lah apa semua tu. Pada 1 Januari 2018, Puan Siti melabur dalam Amanah Saham Bumi Putra ASB sebanyak 3,000 unit yang bernilai RM2 seunit. Jadi 3,000 unit ialah 3,000 darab 2, RM6,000. RM6,000 lah dia labur ASB ni. Bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2018. Okey, dia mula pada mula labur 1 Januari. Maksudnya awal tahun 2018 berakhir di hujung tahun yang sama 31 Disember 2018. Maknanya 1 tahun sajalah tempoh. Amanah Saham Bumi Putra membayar dividen sebanyak 5%. Ini adalah apa ni? Ini adalah faedah R 5%. Pada 1 Januari 2019, Puan Siti menjual semua saham yang dimiliki dengan harga RM2.20 seunit. Soalan, berapakah nilai pulangan pelaburan bagi Puan Siti? Nilai pulangan pelaburan ialah ROI kan. Nilai pulangan pelaburan, cuba tengok ni rumus tadi Nilai pulangan pelaburan, kita ambil jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaburan awal darab 100%. Jadi yang pertama kita kena cari jumlah pulangan dululah. Kita guna rumus yang kita dah belajar. Apa nama tu? Rumus apa? Faedah mudah. Okey, modal awal 3,000 darab RM2 dapat 6,000. Maksudnya ni nilai prinsipal lah 6,000. Dividen iaitu 5%. Okey, 5% darab dengan ini faedah mudah lah, cara pengiraan faedah mudah. Iaitu apa ni? Faedah ni R, ini P, ini semua ni P P, R darab P. Kita dapat dia punya apa? Faedah mudah. Mana ni? Ni rumus yang dulu Okey, P darab R darab T. T tempoh kan 1 tahun saja. Okey, patut ada T sini 1 tahun. Jadi
memang dapat ini sajalah 300 faedah. Maknanya daripada 6,000 dia dapat tambahan dividen sebanyak 300. Okey, menjadikan berapa? 6,300 lah. Peningkatan harga saham iaitu kita cari beza lah. Beza saham terkini tolak dengan beza saham dulu. RM2.20 tolak RM2 dapat 20 sen. Keuntungan modal ialah sama dengan peningkatan harga saham tadi 20 sen darab 3,000 unit sama dengan 600. Apa benda ni? Cikgu pun tak faham. Okey, tak apalah, ikut sajalah. Nanti kita faham kot lepas habis. Mula-mula cari perbezaan kenaikan saham. Kemudian perbezaan itu darab dengan berapa unit yang dilaburkan, dapat 600. Jumlah pulangan sama dengan 300. Okey, dividen tadi, dividen biasa tadi, tambah 600. 600 ni keuntungan modal. Okey, sama dengan 900 ringgit. Jadi nilai pulangan pelaburan, jumlah pulangan. Okey, jumlah pulangan maksudnya gabung semua yang untung yang kita dapat tu 900 bahagi dengan nilai pelaburan awal 6,000 darab 100% dapat 15%. Begitu ya. Okey, nilai pulangan pelaburan ini menguntungkan Puan Siti kerana beliau memperoleh dua jenis pulangan. Betul, iaitu dividen yang pertama, dan kedua keuntungan modal daripada peningkatan nilai saham daripada RM2 kepada RM2.20. Oh, naik sikit saja ni, seunit naik sebanyak 20 sen sudah boleh dapat sampai 600 ha. Patutlah semua orang pemain saham duk tunggu ini peningkatan saham ni. Peningkatan bila rupanya bila mereka dapati harga saham dah meningkat, itu pasal mereka nak jual. Itu pasal mereka nak jual. Okey, maknanya masa mereka beli, mereka nak beli dengan serendah yang boleh. Okey, katakan satu unit RM2. Okey, jadi pakat beli semua, lebih banyak unit beli, lebih untung. Okey, kemudian mereka pun tunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mereka tengok pada tahun ke-3 tertentu, mereka tengok bukan lagi saham tu bukan bernilai RM2, tapi telah bernilai RM5 contoh. Jadi RM5 tolak RM2, RM3. RM3 seunit. Masa tu lah mereka nak jual saham balik. Sebab bila jual saham, okey, berapa unit yang mereka beli tadi darab balik dengan perbezaan tu, jadinya tinggi. Lagi tinggi daripada dividen. Itu rupanya itu ya, aman begitu Okey, jadi kita dapat idea apa yang ada dalam otak orang yang main saham ni. Itu pasal mereka nantikan saham naik rupanya supaya mereka dapat jual balik waktu tu dengan harga yang tinggi. Make sense Make sense. Boleh diterima akal.
Tapi orang yang nak beli tu, dia nak beli ke? Kan? Ada orang nak beli ke? Apakah yang anda faham tentang pulangan atau atas pelaburan? Pulangan atas pelaburan bagi hartanah. Pelaburan atas hartanah merupakan salah satu pelaburan yang membawa pulangan dalam bentuk sewa dan keuntungan modal. Okey. Yalah, sewa lah, sebab takkan kita mana boleh jual tanah tu kan. Korek tanah tu jual. Kita nak beli apa, buat apa dengan tanah tu, kita boleh sewa saja. Dan keuntungan modal ni, apa dia keuntungan modal ni? Apabila suatu hartanah disewakan, pemilik pelabur hartanah tersebut akan menerima pulangan dalam bentuk sewa. Jika hartanah tersebut dijual, pemilik pelabur, iaitu pelabur, akan menerima keuntungan modal atau kerugian modal. Oh, rupanya ada orang beli tanah tapi dia tunggu berapa tahun untuk naikkan harga tanah tu. Contoh, dia beli tanah tu harga 10,000 saja, dia biar tunggu dalam 2-3 tahun. Lepas tu dia naikkan harga tanah tu jadi 30,000. Dia beli 10,000, dia jual 30,000. Berapa untung dia? 30 tolak 10. Itu dia maksudnya keuntungan modal. Okey, modal 10,000 tapi jual 30,000. Jadi dapat untung 20,000 ke atas modal tu 10,000. Atau kerugian modal. Kerugian ni, beli 10,000 harga, jual balik sebab dah lama tunggu, dah tunggu 50 tahun orang tak nak beli. Jadi alamak, adalah orang tawarkan, jual 2,000 boleh lah, aku belilah. Jadi dia berkata, ambil lah 2,000 pun, sebab dah 50 tahun tunggu tak ada siapa beli. Contoh. Jadi 2,000 tolak 10,000, berapa untung dia? Negatif 8,000. Maksudnya dia mengalami kerugian modal. Okey. Mungkin tanah tu duduk kat tepi tanah perkuburan kot. Jadi tak ada siapa nak beli. Patutlah dia jual, tak laku. Jadi hartanah ada, boleh dalam bentuk tanah, dalam bentuk rumah. Kalau rumah ni boleh buat rumah sewa lah kan, atau homestay. Okey. Ya, ada orang dia jual rumah. Dia beli rumah, lepas tu dia jual rumah. Pelaburan juga tu, dia beli rumah harga 100,000. Kemudian dia tunggu dalam 3-4 tahun, dia jual dalam 250,000. Jadi modal dia cuma 100,000. Dia jual balik 250,000. Jadi berapa untung dia? 150,000 untung dia dalam masa berapa? 3 tahun. Sebab dia tunggu selama 3 tahun untuk jual rumah. Itu yang mereka cakap, rumah ni aset yang menguntungkan, sebab lebih lama rumah tu lebih bernilai, lebih meningkat dia punya harga. Itu yang pasal ada orang kadang-kadang dia fikir daripada simpan duit atau melabur secara ASB, lebih baik simpan duit 100,000 tu dalam bentuk beli rumah. Beli rumah, lepas tu tunggu dalam 3 tahun je, 3-4 tahun, jual rumah betul balik. Lepas tu ada orang nak beli. Kali ni jual 250,000. Ada orang berebut nak beli. Mungkin dia ubah size sikit lah. Dia pasang awning kat depan, apa semua dia pasang. Tile dekat tapak parking ni. Nampak cantik lagi lah, indah. Yang mana modalnya cuma lah 3,000-4,000 je. Tapi jual balik 250,000, 300,000.
Banyak orang suka buat gitu lah ni. Itu pasal lah isu apa ni, rumah ni, orang miskin tak pernah dapat beli rumah. Sebab apa? Sebab semua rumah, hampir semua rumah low cost yang sebenarnya harganya cuma 35,000, 40,000, tapi telah dibeli awal oleh orang yang nak buat pelaburan, oleh orang kaya lah. Lepas tu dia tunggu dalam 2-3 tahun, rumah 30,000 boleh naik jadi sampai 150,000. Bila 150,000, bila masa orang miskin nak boleh beli. Jadi tu yang isu yang ada dalam, kalau kamu rajin baca surat khabar ke apalah, isu perumahan ni tiada sudah. Jadi kesudahannya orang kaya menambahkan bilangan rumah dan orang miskin tidur dalam hutan tak dapat beli rumah, atau orang miskin hanya mampu seumur hidup hanya menyewa sahaja, yang kena bayar sewa setiap bulan tanpa dapat miliki rumah itu, sebab tak mampu nak beli. Sebab semua rumah hak low cost orang kaya dah bedal dulu dah. Tu yang berlaku. Maknanya Kementerian Perumahan ni kena ambil tahu lah kan, kena pergi kejap, kena buat undang-undang lah, undang-undang supaya rumah yang dibina untuk orang miskin ni adalah tak dibeli oleh orang kaya, macam tu, untuk tujuan pelaburan. Okey, kemudian apa ni, lot komersial. Jadi apa dia punya ni, macam lot kedai disewa, dan keuntungan modal. Okey, lot komersial ni untuk nak, biasanya kedai lah, untuk buat kedai, untuk apa ni, macam ni kolam renang, boleh juga aktiviti kolam renang. Masuk bayar seorang, bayar berapa, RM2, kanak-kanak dewasa RM5 contoh. Untuk buat, dia bukan kediaman, dia untuk tujuan bisnes. Ada satu pakcik dulu, dia adalah 4-5 lot 4-5 lot tanah. 4-5 lot tanah. Jadi kosong lah tanah tu, tak ada apa. Jadi pakcik tu buat apa? Pakcik tu buat sewa. Sewa tapak bazar Ramadan. Okey, jadi boleh juga. Jadi banyaklah peniaga-peniaga kecil buka dia punya kemah di atas tanah pakcik tu. Cumanya jangan lupa bayar sewa lah kat pakcik tu. Tu boleh juga. Siapa dalam keluarga kamu ada tanah, boleh buat tapak bazar. Tapi lah tak boleh buat tak lagi kena saman sebab COVID ni. Contoh 11, Encik Yusof membeli satu lot kedai dengan harga RM600,000. Wow, kedai memang mahal RM600,000. Biasanya kedai yang di bawahnya kedai, di atasnya itu tempat tinggal. Jadi turun bawah je nak meniaga apa-apa, nak tidur naik balik atas. Okey, kita panggil apa, rumah kedai. Itu pasal mahal RM600,000 pada 1 Januari 2017 di Bangi. Ni dia nak suruh kira tempoh nanti tempoh apa nama, tempoh pelaburan. Beliau telah membayar 10% daripada nilai belian lot kedai tersebut. 10% daripada RM600,000 ialah RM60,000. Dia dah bayar.
Lot kedai tersebut disewakan mulai 1 Januari 2017. Okey, dia beli pada tarikh yang sama, dia terus sewakan pada tarikh yang sama. Okey. Maksudnya ni tak sabar-sabar ni nak kutip untung sewa. Pada 31 Disember 2026, beliau menjual lot kedai tersebut dengan harga RM1,300,000. Okey. 2026 beliau menjual dengan harga ini RM1,300,000. Jumlah pinjaman masih berhutang kepada pihak bank berjumlah RM486,000. Manakala jumlah ansuran bulanan yang telah dilunaskan kepada pihak bank berjumlah RM450,000. Cas lain yang terlibat dalam urusan jual beli adalah seperti berikut. Kos guaman RM15,000, duty stamp RM15,000, commission agent RM18,000. Ini semua ni cerita kos guaman ni. Kalau kamu faham apa maksud guaman ni, bahawa mana-mana negara ni dia akan ada satu sistem lah, sistem jual beli sistem jual beli rumah, tanah, di tengah-tengah antara pembeli dan penjual dihadirkan satu peguam. Apa tujuan peguam ni? Untuk kononnya jual beli tu berlaku dengan adil lah, dengan adil, dan dia punya rekod pemilikan harta tu jadi kemah lah, maksudnya taklah ada penipuan apa-apa. Okey, jadi tujuan peguam ni untuk memastikan berlakunya adil antara penjual dan pembeli. Okey, jadi pembeli pun diadili, penjual pun diadili dengan adil lah. Itu tujuan peguam. Sebab zaman dulu ni orang jual beli macam tu saja. Jual beli tanah macam tu, tak ada apa-apa geran lah apa semua, tak ada berekod. Jadi bapaknya dah jual tanah keluarga mereka. Jadi pembeli tu pun belilah, tapi tak ada rekod, hanya bagi tahu begitu je. Sudahnya pada 20 tahun akan datang, anak pada si bapak ni dia rasa itu tanah, bukankah itu tanah keluarga mereka. Jadi dia pergi tuntut balik daripada pembeli tu. Dia kata, pembeli tu cakap dah beli dah daripada bapak dia. Kemudian anak tu tanya, apa bukti? Apa bukti kata dah beli ni? Sudahnya zaman dulu mana ada hitam putih. Hitam putih ni maksudnya kertas. Kertas yang ada tanda tangan kedua-dua pihak. Kemudian tidak ada orang saksi, tidak ada pihak ketiga. Pihak ketiga untuk mengesahkan berlakunya jual beli itu. Pihak ketiga itulah sebenarnya ialah peguam. Jadi semua orang boleh jadi saksi masa tu. Penggali kubur, Tok Imam, Tok Siak, okey, pakcik, makcik, atuk, angah, halong. Jadi siapa nak percaya pula kan? Jadinya itu pasal lah negara dia menubuhkan peguam untuk tujuan mengadili segala jual beli aset-aset seperti tanah, rumah, lot komersial, segala bangunan-bangunan. Dia kena ada peguam lah. Jadi bila ada peguam, siapa pula nak bayar gaji? Jadi inilah dia ni, nampak ni, kos guaman tu RM15,000. Wow. Sekali kamu uruskan
apa ni, satu orang jual beli satu bangunan, kamu dapat banyak ni, 15,000. Ada siapa sini nak kerja peguam? Kamu boleh kerja sebagai ni peguam hartanah. Nampak? Kamu akan dapat banyak ni, 15,000. Okey. Lepas tu ada lagi ni, duit stamp ni sama ni, masuk ke poket dia juga, 15,000. Lepas tu apa ni, commission agent pula 18,000. Oh, tu dia. Okey, ni semua depa kos yang kena bayar bila nak jual. Jadi itu ideanya, setiap kali kita nak beli rumah atau apa-apa bangunan, sebenarnya kita kena dah prepare siap-siap dah. Kalau contohnya harga rumah tu 100,000, tapi kita kena tahu nanti nak urusan kita nak jual tu, nak pindah hak milik kepada pembeli. Ya, kalau kita yang jual tak ada masalah lah, kita dapat 100,000 tu daripada pembeli. Tapi kalau kita yang nak belinya, kita nak beli harga rumah tu 100,000 contoh. Cuma jangan lupa sediakan ni jumlah ni. Lebih kurang berapa ni? Lebih kurang 5 ke 10,000 lah. Tengok nilai Lebih tinggi nilai bangunan tu, lebih tinggi nilai kos guaman ni semua akan jadi tinggi. Okey Macam cikgu beli rumah Cikgu beli rumah ni, rumah cikgu ni, kena kos guaman saja dah 5,700 kot. 5,700. Pergi mana 5,700 tu? Masuk dalam poket-poket ni sebagai gaji untuk peguam. Memang dah undang-undang macam tu jadi tak boleh nak buat apa. Okey. Tapi bagusnya ialah jual beli itu berlaku secara adil dan sistematik. Maksudnya berlaku adil lah sesama pembeli dan penjual. Okey, tak ada siapa boleh tipu siapa-siapa sebab peguam kad tengah-tengah menjadi saksi. Okey. Jadi kita bayar dia harga tinggi ni, jadi dia kena faham dia kena buat kerja elok-elok lah. Macam tu Jadi akan banyak lah borang untuk ditanda tangan ni. Kalau kamu nak beli rumah, tanyalah bapak kamu. Tanya bapak kamu beli rumah. Banyak berapa tebal borang nak kena tanda tangan apa semua ni. Segala persetujuan untuk pindah hak milik Duty stamp apa benda ni? Cukai yang dikenakan atas dokumen atau surat yang mempunyai kesan perundangan, komersial atau kewangan. Seperti di bawah jadual pertama Akta Stamp 1949. Kalau kamu type ni, kamu akan type ni kat internet, kamu akan dapati inilah akta ni Akta Stamp 1949 menceritakan bahawa cukai dikenakan. Cukai ni lah sebenarnya, duty stamp ni sebenarnya akan kembali kepada kerajaan. Jadi macam kita jual sayur lah, jual ikan tu, kita kena bayar cukai kan sebenarnya kan. Yang perkhidmatan seperti guru, nurse, doktor, polis apa semua tu pun kena bayar cukai juga. Jadi sama dalam cerita jual beli ni, dekat situlah dikenakan cukai juga untuk pulangan keuntungan untuk negara pula. Itulah dia tujuan duty stamp. Kos guaman, bayaran kepada peguam untuk melakukan kerja pindah milik harta bagi pihak pembeli. Okey. Commission, fee atau commission lah dibayar oleh penjual hartanah kepada ejen bagi urusan jualan hartanah. Ejen ni ada penjual dia tak pandai cari pembeli Jadi dia
dia kadang-kadang dia minta bantuan ejen lah. Minta ni bukan sebarang minta, kena bayar lah duit sikit dekat ejen tu. Biasa kalau gelaran dipanggil pada ejen ni ialah broker. Broker tanah. Broker tanah ni lah dia akan tolong penjual individu tertentu untuk pergi cari siapa yang nak beli. Biasanya dia akan ambil gambar. Dia akan pergi tapak tu, tanah tu dia ambil gambar apa semua. Dia kira luas, dia ada dokumen rasmi dia. Dia ada grant, jadi dia akan bawakan semua gambar tu, bukti tu untuk pergi tunjuk pada siapa-siapa saja yang dia rasa mahu beli. Jadi bila pembeli berminat, maka dia akan tolong jual lah. Jadi penjual ni akan kena bagi komisen lah. Bayar sikit lah dekat ejen tu. Okay, mengikut perjanjian antara mereka lah. Okay, contohnya ejen tu cakap, okay, aku tolong jual ni, tanah ni, hang bagi aku 2%, contoh 2% untung daripada harga jualan ni. Jadi penjual cakap, okay, beres, tak ada. Macam tu. Jumlah sewa yang diperoleh sepanjang pegangan lot kedai tersebut ialah sebanyak 200,000. Hitung nilai pulangan pelaburan yang diperoleh Encik Yusof. Okay, jumlah sewa 200,000. Keuntungan modal. Okay, nilai ni tolak nilai yang telah dibayar bulanan. Hutang bank ini yang masih tinggal, tolak yang telah dibayar awal dulu 60,000. Tolak 15,000 kos guaman apa semua ni. Tolak dengan apa nama? 450,000 ni apa dia? Telah dilunaskan selama tempoh tu telah dilunaskan. Yang ni masih berbaki lagi. Jadi harinya dapat untung bersih 256,000. Jumlah pulangan 200,000 tambah nilai ini dapat 456,000. Nilai pulangan pelaburan 456,000 bahagi jumlah modal awal tu 600,000 darab 100%. Maksudnya, wow, Encik apa ni, Yusof mendapat keuntungan 76%. Sangat banyak. Jadi memang sangat untung berniaga hartanah ni, berbanding kalau kamu laburkan macam tu saja, ASB ke apa. Jadi perlu bijak lah, siapa yang nak buat ni perlu bijak. Tapi ingat, hati-hati ini kalau untung, kalau ada orang nak beli. Kalau tak ada orang nak beli, tu sakit. Okay, kalau tak ada orang nak beli balik kedai tu, jadi dia punya kerugian terbalik. Jadi pandai-pandai lah. Okay, kita ada contoh lain lagi, tak apa. Itulah dah tamat sampai kini. Sebelum tu, semua orang yang memang ada wujud hadir sebenarnya dalam ni, type nama kamu dekat in-call message untuk kehadiran. Sekarang kami kena ambil rekod kehadiran setiap orang betul-betul punya ni. Jadi semua orang type nama ringkas saja, tak payah bin atau binti type nama ringkas saja dekat ruangan in-call message. Okay, lagi terus. Amir sudah, Faris sudah, Adil sudah. Okay, terus sebagai bukti kewujudan. Ada orang dia punya ikon saja wujud. Dia punya jasad tak tahu pergi mana. Okay, teruskan. Lai. Okay, lagi. Macam ramai je sini. Tapi yang type-nya sikit saja ni.
Lagi. Siti merah. Okey, sampai sini je cikgu. Keluar.